Salam sejahtera, nama saya Bibi Walter, saya mengambil pengurusan sumber manusia di OUM Keningau Sabah. Hari ini saya akan membentangkan mengenai komunikasi dalam organisasi. Halangan dalam komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang kurang berkesan di antara penyampai dan pendengar. Halangan juga dapat diartikan sebagai pemesongan dalam konteks bahasa yang tidak jelas maksudnya, yaitu digunakan semasa berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain. Terdapat dua jenis halangan dalam komunikasi, yaitu halangan dalaman dan halangan luaran. Halangan dalaman adalah seperti sifat dan latar belakang si penerima dan si penghantar message dalam komunikasi, manakala halangan luaran pula terdiri daripada halangan persekitaran, fisikal, dan juga jarak. Salah satu halangan dalam komunikasi interpersonal kurang berkesan ialah sikap penyampai dan pendengar. Penyampai didefinisikan sebagai seorang yang menyampaikan maklumat kepada individu lain ataupun dikenali sebagai pendengar. Ekoran daripada itu, sikap penyampai yang sering memerintah, mengarah, mengancam, memberi amaran dan menghakimi seseorang tanpa asal-usul, periksa memberi kesan kepada pendengar di mana mereka akan menjadi pasif, tidak kreatif, takut dan terkongkong dengan sikap penyampai yang sedemikian rupa. Ini juga menjadi halangan yang besar karena komunikasi akan didorong dengan emosi dan pikiran yang negatif. Penampilan orang yang ingin menyampaikan sesuatu juga dilihat sangat penting dalam memberi keyakinan penerima untuk mendengar apa yang ingin disampaikan. Hal ini menjadi halangan kepada komunikasi interpersonal berkesan. Selain itu, halangan fisikal merupakan satu jenis halangan yang melibatkan kedua-dua belah pihak. Keadaan fisikal yang membezakan penyampai dan penerima dari sudut pendidikan, latar belakang, pemahaman, tahap intelektual, dan sebagainya merupakan halangan yang sangat ketara dalam komunikasi. Ada individu yang biasa menggunakan cara komunikasi yang agak kasar dan ada juga yang lemah lembut. Justru, ianya menjadi halangan fisikal yang ketara apabila kedua-dua golongan ini berkomunikasi, terutamanya apabila berkomunikasi dengan golongan yang mempunyai tahap pendidikan dan intelektual yang tinggi. Terdapat juga individu yang kurang kemahiran komunikasi interpersonal sejak kecil. Keadaan fisikal yang kurang kondusif turut menghalang komunikasi interpersonal berkesan, contohnya kekurangan ruang untuk bergerak, serta tempat duduk yang kurang selesa, menjejaskan komunikasi interpersonal. Topik yang seterusnya ialah kesan jurang maklumat dan struktur hierarki terhadap komunikasi organisasi. Menurut Mastika dan Abdullah 2020, krisis COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 telah membuka mata pekerja berkenaan dengan penggunaan teknologi di tempat kerja karena ia juga mengubah sistem kerja sesebuah organisasi. Menurut Bahrian 2017, antara faktor perubahan persekitaran kerja adalah kemajuan teknologi komunikasi. Melalui kemajuan ini, sesebuah organisasi mampu meningkatkan hubungan mereka dengan pelanggan. Melihat pada keadaan masa kini, capaian internet yang berkembang maju telah membolehkan pihak pengurusan mengurus pekerja dengan cepat dan efisien. Pekerja juga mampu melaksanakan tugas mereka dengan lebih berkualitas. Hal ini juga disebabkan wujud syarikat telekomunikasi yang menawarkan pelan data yang memiliki nilai tambah untuk organisasi mengoptimumkan potensi mereka. Banyak kelebihan telah diperolehi dalam organisasi melalui kemajuan teknologi, misalnya mesyuarat secara langsung pada lokasi yang berbeza. Faktor yang seterusnya adalah peningkatan kemahiran pekerja dalam menggunakan teknologi. Menurut Menjeni 2002, kemahiran pekerja untuk menggunakan teknologi digital amat penting untuk meningkatkan kecekapan organisasi. Keberkesanan sesebuah organisasi juga dipengaruhi oleh sistem digital yang digunakan. Sistem ini amat diperlukan dan banyak memudahkan pekerja dan kesannya boleh terlihat pada output yang dihasilkan. Ramai dalam kalangan pekerja berusia juga kurang penguasaan pada sistem digital. Pekerja yang kurang pengetahuan pada bidang teknologi akan mengalami kesukaran untuk melaksanakan tugas. Perkembangan sistem digital telah membawa satu perubahan besar kepada sesebuah organisasi. Peningkatan kemahiran pekerja secara tidak langsung telah mengaplikasikan sistem digital di tempat kerja. Penggunaan sistem ini juga banyak memberi kemudahan dalam aspek pengurusan organisasi.
Walau bagaimanapun, pengurusan sistem digital juga memberi kekangan kepada pekerja yang sudah berusia. Antara kekangan yang dihadapi ialah kurang mahir untuk menggunakan teknologi. Impaknya dapat dilihat melalui prestasi pekerja yang menurun. Namun semua ini boleh diatasi dengan mengadakan berbagai program peningkatan kemahiran pekerja. Sebagai kesimpulan, berbagai impak positif dan negatif perkembangan komunikasi yang dapat digariskan haruslah diperhatikan sewajarnya bagi membentuk masyarakat Malaysia yang maju dari sudut perhubungan komunikasi. Kepentingan komunikasi sebagai sumber dapatan maklumat dalam masyarakat serta merupakan aspek dan elemen yang penting dalam kefungsian sebuah kehidupan pribadi juga kehidupan profesional setiap individu. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.